baru Allah Ta'ala sambut kau. Tapi kalau kau duduk dalam hawa nafsu kau tonggang-tonggeng, kau buat ibadah, Allah tak pandang. Jangan kata pula si Haji kata pandai-pandai, ya Allah tak terima. Bukan. Allah tu maha suci, dia menerima yang suci. Engkau jangan syok sendiri, kau ingat kau buat solat, kau buat ni. Bukan saya tak bagi. Kau solat, kau puasa, kau ingat engkau tu engkau yang buat. Itu tak suci. Itu mana Allah bukan dia nak engkau punya amalan-amalan tu sebenarnya. Allah tu dia dah maha cukup. Dia bukan nak engkau punya sembahan dia pada engkau tu pada dia. Tapi dia nak keikhlasan, kesucian tu tadi. Yang engkau berbuat tu bukan engkau. Ini kurniaan dan rahmat kau yang aku boleh buat. Baru diterima. Sebab tak ada keakuan diri. Innal lazina engkau beriman kepada Allah dulu, baru engkau buat amal soleh. Baru engkau tahu amal soleh engkau tu tadi kerana atas dasar keiman, yakin kau yang boleh buat ibadah rahmat dan kurniaan Allah. Itu jaga tu. Bukan saya tak bagi buat solat, saya aja kata tak bagi solat, tak bagi puasa, kita kena kenal Allah. Bukan maksud saya situ. Bukan maksud. Assalamualaikum. Puan kita ni jangan kita cemas-cemaskan dan jangan pula terlalu anggap macam mudah hidup. Sebab kalau kita anggap mudah sangat pun kita dah rasa macam kita sombong. Kita anggap berat sangat pun tak boleh juga. Jadi duduk pertengahan tu adalah kita sentiasa Allah je yang atur, itu je lah. Sebab sesaat ke depan ni kita tak tahu. Barat semalam saya cakap, telur di ujung tanduk je hidup kita ni. Leka yang ada keakuan diri, jatuh telur tu. Yang boleh bertegak telur tu ada di ujung tanduk tu. Sebab sifat qayyumi Allah, sifat hidup Allah yang menetapkan kita boleh duduk di situ. Dia yang menetapkan kita boleh duduk di ujung tanduk sebenarnya. Jadi hidup kita kalau ada keakuan diri, kita dah melepaskan keteguhan yang Allah teguhkan kita. Pemeliharaan yang Allah Ta'ala pelihara kita. Kita yang kata kita boleh pelihara sendiri. Kita boleh buat undang-undang sendiri. Sengsara lah kau. Sengsara kau hidup. Kau rasa kau boleh olah nak baik yang ikut kau. Ya, Allah bagi. Tu tadi. Jadi kita tak boleh lari daripada tajuk. Sebab Allah berbuat pada kita semuanya atas dasar kasih sayang. Kasih sayang Allah terlalu tinggi. Walaupun kita rasa macam kita kena ujian berat, tapi sebenarnya itulah kasih sayang Allah. Kita nampak ini ujian berat ni, orang pun semua orang kata kau kena ujian berat, tapi sebenarnya Nabi Ayub kena ujian berat pun itulah kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Ya. Cerita dia memanglah cerita Allah suruh buat cerita. Allah juga buat skrip dia. Allah juga yang ilmu pengetahuan Allah tahu kesudahan dia macam mana. Jadi kita kena pandang. Kita pandang setiap dari wal awalu wal akhiru wal zahiru wal bat. Wahwa semuanya dia lah. Jangan kita pandang yang akhir je baru Allah Ta'ala punya ketentuan. Tak, awal pun dia, akhir pun, zahir pun batin pun semua sekali kekuasaan dia. Tak kita nak yang batin ni gini, yang kita nak asing-asing. Itu yang jadi kita hidup celaru tu. Sebab kepahaman ni tidak dijelaskan. Rasulullah SAW dah jelas pada sahabat jelas pada sahabat. Semua dah jelas sampai wali Allah je. Sampai ke kita, dia tak menjelaskan yang mustahak ni. Dia jelaskan yang lain. Bukan yang lain saya cakap tak penting. Tapi yang paling mustahak asasnya adalah la ilaha il. Itu asasnya. Baru kau boleh bawa Muhammadur Rasulullah. Ini dianggap macam mudah. La ilallah aku dah sebut berapa lama dah. Takkanlah aku tak faham lagi la ilallah. Kau sebut tu lama, tetapi faham kau tadi, kau tak bawa dalam kehidupan. Kau masih lagi angkat, kau rasa kau angkat. Kau bercakap, kau ibadah, kau rasa kau yang menyembah Allah lagi. Mana kau belum beramanu lagi. Innal lazina amanu, kau tak terpanggil. Kalau amanu tadi, innal lazina amanu, dia dah beriman, dia dah kurniaan dan rahmat Allah dia. Bukan diri dia dah. Dia solat, dia semua. Dia tak mau ada rasa, dia jaga situ. Tak mau ada rasa keakuan. Sepanjang awal-awal, akhir zahir, Allah semua. Cerita dia semua. Nak buat macam mana buat. Macam mana kita nak Allah. Perbaharu lagi. Seperti dia asal dulu.
Dulu kita gitu je, Allah je, Zat, dia je yang ada. Kita dah tak nak rasa ada kita. Dia dengan dia asyik dengan dia. Cukup sempurna. Tu. Walaupun cerita-cerita dia nampak macam kita nampak macam yang dibagi cerita tu ada kekuatan, tapi sebenarnya apa pun kekuatan yang hak ke yang batil yang dibagi pada iblis, kepada malaikat, kepada manusia, itu semua daripada Allah. Jadi kita tak ada hidup ni, kita tak ada berbala-bala. Sebab kita tahu tu semua aturan, kesusunan, pentadbiran dan juga pentakdiran Allah. Cuma kalau kita tak boleh duduk qada dan qadar tu, maka kita berada di dalam kezaliman. Bila dudukkan kezaliman, kita akan sendiri mengazab diri kita sendiri. Kita yang sendiri tak dapat kawal diri kita. Itulah kita berada di dalam keadaan kebingungan, iaitu sebelah kaki kita ke darat, sebelah kaki kita ke lah. Kita tak tahu nak pergi ke mana-mana. Jadi huru-hara tak diri kita. Kejap nak ke sini, kejap ke sini, mana satu ni? Duduk dalam keadaan tu tadi. Muzabzabina baina zalik. Tidak di kanan, tidak di laut, tidak ada. Maknanya sebelah kaki ke kanan ke laut. Jadi kita nak mana nak pergi yang tak, jadi akan jadi begitu. Azab, itu azab. Itu tadi. Jadi macam mana kita nak baiki balik supaya kita dapat balik keadaan asalnya, iaitu sentiasa yang wujud hanya Allah, dan kita bawakan dalam kehidupan kita. Sebenarnya kehidupan kita adalah menyaksikan kewujudan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, dan dia, keesaan dia semuanya. Apa pun yang itu yang kita nak bawa. Susah memanglah, tapi itulah, macam mana pun susah, kita akan, Allah Ta'ala bila kita dah duduk di situ, nanti Allah akan bagilah wazidanahum huda. Dia akan bagi petunjuk-petunjuk untuk kita ala ta'budu, untuk ikut dia punya sistem tadi. Bila kita dah dengan dia sendiri akan susun pada sistem dia sendiri. Tapi kalau kita tak duduk dengan dia, kita tak akan nampak sistem dia tu tadi. Kita akan nampak sistem yang hawa nafsu, sistem Yahudi, sistem lain-lain. Bila kita dah dengan dia, kita mau sistem dia. Dan ternyata wa qadara rabbuka alla ta'budu. Ternyata kita akan ikut semua dalam rentak hidup kita, sistem dia semua kita ikut. Tapi kalau kita tak dengan dia, kita akan ikut sistem hawa nafsu kita yang jahat, dan juga yang lain-lain. Iblis ke, Yahudi ke, Dajjal ke, kita akan. Dan kita tak sedar, kita dah jauh. Ghairil maghdubi alaihim yang kita minta tadi, jauh kan, rupanya kita dah duduk lama di situ. Insaf balik. Kita dah kata siratal ladzina an'amta alaihim. Kita nak siratal ladzi, jalan orang yang sentiasa tenggelam. Siapa? Para nabi, wali-wali Allah, orang-orang soleh yang kenal diri dengan Allah. Itu jadi siratal ladzina. Kita nak gitu. Sentiasa mematikan diri, tak ada keakuan diri, mengesakan jalan orang yang begitu. Ada proses. Minta kita pun kita tak kupas. Minta kita apa hala hidup kita. Ihdinas siratal mustaqim. Minta jalan yang lurus. Mana jalan lurus? Kita pun tak berdaya siasat. Jalan lurus. Jalan yang lurus ni adalah jalan macam mana? Tak ada keakuan diri ya. Itu yang benar. Macam mana? Ihdinas siratal mustaqim. Itu tak ada keakuan diri. Macam mana? Siratal ladzina an'am. Ya, macam itulah orang yang dah buat, iaitu para rasul, para nabi, wali-wali Allah, dia dah buat, tak ada ke di. Itulah orang macam tu. Itu tadi, bukan sekadar keakuan diri tak ada, tapi tak ada contoh. Contoh dia siapa? Para rasul, nabi-nabi dulu daripada Allah semua membawa, tak ada ke la ilaha illallah. Itu. Lepas tu tak nak jalan ghairil, baru betul. Kalau diaminkan oleh malaikat, baru diaminkan malaikat. Yang tak ada, kau syok sendiri, amin sendiri. Sebab kau dah tak betul jalan dalam keadaan kau solat tu sendiri, kau tak faham. Fatihah kau tu tak kau hayati, bawakan di dalam solat kau kena faham, di luar solat terbawa-bawa. Tapi ternyata di dalam solat aja kau dah lalai, tak menghayati, itu lalai. Ada keakuan diri. Lalai. Dia dalam solat je lalai, Allah dah cop solat kau sendiri celah
celaka atau neraka azab orang yang solat lah. Bukan Allah tak bagi. Allah tak mahu kau ada diri dalam solat. Sebab kau ada diri, automatik kau tak bertemu dengan aku. Kau tak solat, tak tenggelam. Solat ni kan nyambung, tenggelam tak ada. Tapi sedangkan kau solat, kau ada diri kau, mana kau tak nyambung, macam mana? Macam mana aku? Bukan aku tak dengar. Aku nak dengar, tapi engkau sendiri yang matikan diri, engkau menutup dengan aku. Engkau yang off kan. Aku terang kan, kau off, kau tutup gelap. Lampu ni terang, kau tutup lampu ni kau. Sebab keakuan diri tu menutup. Jadi macam mana? Ini Allah dah tunjuk macam-macam perumpamaan. Jangan buat alasan nanti bila kita dah di padang mahsyar ke, alam barzah ke, kubur yang mengerikan, kita nak kata kita tak salah. Jangan. Lebih baik mengaku yang salah. Daripada insaf lah sekarang ni kita kena, banyak dah silap kita telah buat. Alhamdulillah, yang penting Allah dah bagi kesadar, perbaikilah. Dengan baki-baki hidup kita tak berapa lama ni, perbaiki. Banyak-banyak salah kita dah. Jadi kalau dia bagi 1000 tahun pun tak mampu nak tebuslah salah kita yang banyak tu. Tapi tak apalah, yang penting kita jangan ulangi lagi, ada rasa keakuan diri kita, sungguh-sungguh dengan Allah. Allah curahkan rahmat dan kasih sayang dia, kesadaran tu. Atas nikmat sayangnya Allah pada kita, dia bagi kesadaran. Kalau tidak, banyak kita punya kesalahan. Siapa yang nak tutupi tadi kesalahan kita? Melainkan kurniaan dan rahmat Allah. Kembalilah cepat, Allah dah bagi peluang. Jangan tangguh-tangguh lagi, kembalilah. Tak ada jalan lain lagi lah. Ini dunia berapa lama sangat, tolonglah. Tinggalkanlah, jangan maknanya. Bukan saya maksud saya tinggal lupa dunia, bukan. Maknanya sudah-sudahlah tu. Perbanyakkan kepada kenal diri, kenal Allah. Bahagia kita. Tak ada lebih bahagia lagi. Pasal jalan tu tadi nak menuju kepada Allah tu tak lain. Adalah kita kena fakir. Kena buangkan dunia, buangkan diri kita. Keakuan diri kita. Tu fakir dah tu. Bila dah buang, baru kita rasa nikmat yang ada hanya dia. Baru kita tahu ada tuju kita. Barulah kita nanti bila diwafatkan, kita tahu roh kita nak pergi mana. Macam kita tidur tadi, ke mana roh kita pergi? Bila kita kat dunia, kita nakkan Allah, insya-Allah kita mimpikan tempat yang baik. Sebab dah memang kita masih hidup pun, kita olahkan diri kita nakkan kepada Allah. Tentu roh kita keluar, mimpi pun dia bawa jalan ke tempat yang dia ajak kita mengesakan Allah. Tak ada lain. Itu buktinya. Jadi bila kita kat dunia tak ada mengesakan, tak kenal diri, tak kenal Allah, kita harapkan mati kita bi husnil khatimah. Di dalam kubur kita dapat berjumpa dengan Allah. Mana mungkin? Mana mungkin? Hidup pun dah bagi tentu-tentu hidup, engkau tak ada rasakan dengan kenikmatan asyik dengan Allah, cinta. Macam mana mungkin kau di alam barzah nanti? Lama tau duduk alam barzah ni. Dunia paling kuat 100 tahun lah katalah. Dah tinggi sangat lah kan. Alam barzah tu, ya Allah, ribuan tahun, puluhan ribu tahun kau duduk alam barzah. Itu belum pada mahsyar lagi. Terlalu lama. Dunia ni terlalu singkat dia bagi peluang untuk kita nak betul-betul dengan Allah tu. Singkat sangat. Tu singkat sangat. Sebab dengan singkat tu tadi kita kena kejar betul-betul. Tu sentiasa rasakan keasyikan, kenikmatan dengan Allah, hidup kita dengan Allah, takut ikut sistem Allah gitu. Itu tak lama. Biar kita dapat yang nanti, yang lama nanti sentiasa dengan kita menghadapi yang panjang masanya tadi, akhirat yang lebih panjang masanya sentiasa dengan Allah. Buktinya kita di dunia kita nak, bila kat dunia kau tak dengan Allah, tak asyik dengan Allah, macam mana kau nak menghadapi yang lebih panjang perjalanan ni tadi? Alam barzah, kubur pun dah panjang, apalagi di padang mahsyar lagi panjang. Banyak step-step lain lagi panjang-panjang semua. Nak ke titian Siratul Mustaqim tu 80,000 tahun lagi. Ya Allah, sanggup ke menunggu kau tak dengan Allah? Mampu ke? Tak mampu kita. Sedangkan kita bila belajar ni, kita hidup kat dunia ni, kalau tak dengan Allah pun kita rasa lemah lolai, tak mampu kita. Azab kita rasa. Alhamdulillah. Itu jadilah. Sebelum kita menyesal tak guna. Allah dah bagi kita
Allah sayang kita. Dia tak nak nyanya kita. Kat dunia ni dia nak bagi kita special. Dengan hiduplah dengan aku. Supaya nanti lepas kau mati, nanti kau akan berhidupan kekal dengan ya Allah, kekal abadi dengan Allah. Jangan kau sia-siakan. Di sini tadi kau gagal, di sana kau kekal gagal. Allah, tak boleh. Kekal dalam neraka. Kekal dalam azab. Dunia ni. Habiskan dengan Allah betul-betul syukur. Cari. Masa saya pelajaran-pelajaran yang lain ni, bila kita dah dibagi Allah pelajaran ni, Rasulullah akan ajar ni, sahabat akan ajar, ini dulu nombor satu. Sebab yang lain-lain ni semua nak mengasut dia supaya ilmu-ilmu lain untuk nak tolong bawa dia sekali. Sedangkan kita dah dapat. Itu yang nak dibagi tahu Rasulullah ni. Aku diutus tak lain. Wa ma arsalnaka illa mubasira. Tak lain aku ni diutus, kata. Aku utus, ataupun Allah Ta'ala kata aku utus Rasulku Muhammad ataupun Nabi-Nabi, wali-wali Allah menyambung, tak lain membawa berita kabar yang baik, yang gembira, yang sangat. Iaitu apa? Kau harus kenal. Keberuntungan bila kau kenal Allah, itulah berita dia. Mereka ni para Nabi, para Rasul, wali-wali Allah, dia dah dapat berita gembira, iaitu dia dah kenal. Betul-betul kenal, Allah dah perkenalkan dia. Jadi dia nak juga, tak lain dia bawa wanazi, dia suruh sampaikan berita ni, khabarkan berita, nazirah, keluarkan, biar manusia juga pindah dapat berita gembira, pindahkan. Nazirah, mubasirah, wa nazir, pindahkan kau punya yang dapat berita bagus, pindahkan, downloadnya. Itu tak ada lain. Hala tuju hidup itu. Mengesakan, dia mengesah seperti mati, dia mengesahkan, insya-Allah. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat Allah Subhanahu wa taala dapatlah kita mendengar tentang penceritaan Allah Subhanahu wa taala, mendengar dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala, iaitu tak ada lain hala tuju, tidak ada membuat pengakuan diri, yang ada hanya pengesaan dia saja, dia yang tahu mengesahkan pada diri dia. Jadi tetaplah kita dengan sistem Allah Subhanahu wa taala, pagi, petang, siang, malam 24 jam, bangun, duduk, berdiri dan sebagainya, semua menghala tuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mentasbihkan dan tidak lain datangnya tanzih, iaitu laisa kamitslihi syai'un fil ardi wa fis samawati. Itulah yang sebenarnya nikmat, yang maha nikmat, yang perlu kita kecapi, duduk dengan tenggelam dengan keesaan dia juga. Bukan kita yang tenggelam, tapi nak yang kata kita tu nak menyatakan dia lah. Itu yang sebenarnya, itulah satu nikmat yang tak dapat nak diungkapkan. Kalau siapa yang merasa, dia akan merasa kenikmatan yang benar-benar maha nikmat ni. Duduklah dengan yang pemberi nikmat, insya-Allah. Sekian daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Syukur kita kepada Allah. Apa yang diucapkan oleh saudara kita tadi, tak lain adalah lintasan Rabbani ataupun khatir Rabbani daripada kalimat-kalimat Rabbi, kalimat-kalimat Qudus suci. Mudah-mudahan kita dapat bawa dalam kehidupan kita, sama-sama mengesakan Allah seperti mana dialah sebenarnya yang sentiasa maha sempurna, cukup, tak memerlukan siapa-siapa. Dialah yang mengesakan dirinya sampai daripada awal, akhir, zahir, batin, azali, abadi, cukup dirinya dengan dirinya sendiri tanpa ada dua. Jadi dia duduk selebur kita di situ, dia aja, baru betul lah. Ini yang dikatakan Rasulullah, inilah orang yang betul-betul mentauhidkan Allah, yang betul-betul mentauhid, mengesakan Allah. Inilah manusia yang hidupnya sangat nikmat, sangat manis, tiada pahit. Bukan makna kita lebur, tak ada diri kita, kita berada di alam start. Ini kita berada di tempat yang terlalu nikmat, tak mampu kita nak ceritakan. Allah sembunyikan lagi nikmat dia, lagi kita esakan Allah, lagi nikmat lagi. Sentiasa duduk dalam keadaan nikmat.
Macam mana Bilal bin Rabah, dia hukum macam mana pun ahadun ahad, ahad, sebab dia duduk dalam nikmat mengesakan Allah. Kita tak rasa, kita ingat teruk dia kena seksa. Tapi bila dia tu dah betul-betul mengesakan Allah, Rasulullah ajar satu kalimat dia, ahadun ahad dia. Dia pegang betul-betul, dia faham apa yang Rasulullah maksudkan ahadun ahad dia. Tak ada esa semua dia makhluk, tak ada apa. Hilang semua kesakitan, Allah Ta'ala tarik. Dia berada dalam nikmat. Ya Allah, tak ada siapa yang boleh menghilangkan kepanasan api melainkan Allah. Macam mana mengerinya lihat api yang besar, sampai malaikat pun turun kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim doa minta pada Allah, engkau nak dimasuk dalam api. Nabi Ibrahim yakin, confident betul dengan Allah. Dia kata, ya malaikat, kau pulanglah dulu. Kau tak tahu ke Allah tahu aku nak dicampak dalam api, dan Allah tahu nak urus diri aku. Kenapa aku nak ingat-ingatkan Allah lagi? Jadi malaikat pun tak boleh nak cakap lebih-lebih dengan Ibrahim. Kerana Nabi Ibrahim dah terlalu yakin pada Allah. Api itu tak panas. Yang panaskan Allah. Jadi dia dah serah pada Allah. Bila dia masuk dalam api, ternyata Allah Ta'ala kata, kunna yana unil badan salamuna ala. Ya Allah, sejukkanlah Ibrahim, api ini jangan panas. Jadi panas itu, azab itu semuanya daripada Allah. Jadi duduklah dengan Allah. Allah yang akan hilangkan azab, hilangkan hilangkan apa saja masalah adalah Allah. Duduk dengan Allah, hilang. Jadi kita sama-samalah. Saya pun yang bercakap ni minta maaf, ada kekurangan, kesilapan, kita sama-samalah. Bukan makna saya cakap ni saya lulus. Kita sama-sama ilahun wahid, sama-sama bersungguh-sungguh. Insya-Allah. Mohon terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan. Dalam bercakap ada rasa kedirian, wa'afu minkum. Dan juga saya ingatkan lagi sekali, masa ke depan kita ni adalah masa-masa yang harus kita pekukuhkan iman ketauhidan kita. Bukan melepaskan, bukan melemahkan iman kita ke depan kita. Masa ke depan, sesaat kita ke depan, lagi nakkan kukuh, gerip, ikat, kuat, jangan telah masa ke depan kita. Kalau kita tak buat gitu, kita tak mampu menghadapi era sekarang ni punya pukulan dajjal, pukulan sihir sekarang ni terlalu banyak, terlalu menyebar hingga masuk dalam rumah. Terlalu banyak. Jadi kalau kita nak kuat, tak lain, ke depan kita harus kita ikat kuat lagi keimanan kita. Selalu dengar talk tentang tauhid, tentang cerita kenal diri, kenal Allah. Kenapa banyakkan Nabi kata. Bukan sekadar kita Nabi suruh baca awal surat Kahfi 110 dan juga akhir 100 hingga 110. Itu kalau kita baca semua kisah pasal nak tauhid kepada Allah. Kenapa Nabi suruh baca tu 1 hingga 10 ayat surah Kahfi dengan 100 hingga 110? Cuba perhatikan maksud dia. Tak lain, dia suruh mengajak kepada ketauhid dan kekukuhkan. Minta Allah saja yang rasyada memimpin kita dalam kehidupan. Tak lain. Tak adakan ke diri. Tak ada ke diri. Itu juga. Itu bukan sekadar kita baca dan kita amaliakan apa maksudnya. Tak lain. Kehidupan kita harus kukuh. Pegang kuat, ikat lagi banyak, kuat. Jangan terlepas keimanan, keyakinan kita dengan Allah. Bukan melonggarkan, bukan. Hingga mudah terlepas kita tengok saja. Jadi kita sama-sama supaya kita dapat jadi penyokong kuat Imam Mahdi. Kita jadi betul-betul orang yang boleh menolong yang lain. Insya-Allah. Bukan kita sekadar nak jadi orang yang menumpang-numpang, kita kalau boleh nak jadi gitu. Kerana pengikut Fatah Tamimi ni dan juga penyokong Imam Mahdi, dia boleh bawa ribu orang lain yang lain untuk jadi penolong Imam Mahdi, dan mereka pun boleh dapat kekuatan daripada Allah untuk dia ikut aja, kita dapat kekuatan daripada Allah. Tapi kalau kita jadi penentang, wa na'udzubillah, kita akan diazab. Kita akan di dunia lagi, kita akan rasa kebingungan sebab kita menentang. Kita kebingungan tapi kita tetap nak lawan.
Hidup kita dalam keadaan kebingungan dalaman kita, tapi kita tetap nak menentang. Sebab menentang tu tadi yang akan jadi kebingungan hidup kau. Kau tak akan menjumpa jalan keluar. Melainkan kalau ikut aja Fatah At-Tamimi atau pemimpin Imam Mahdi tadi, engkau akan dapat ketenangan. Mudah-mudahan gitu. Engkau jangan jadi pembangkang. Ataupun kau paling buruk sangat, kau diam-diam sudah. Kau dah buruk sangat lah. Dah teruk sangat. Jangan jadi pembangkang melawan. Ya Allah. Okay. Sekian. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.